sebagai manusia nak menilai amalan orang tu baik, amalan orang tu buruk. Kalau undi orang ni masuk neraka, kalau undi ni kira berjuang tentang agama, tak ada. Tuan-tuan undilah siapa-siapa tuan-tuan nak undi. Tak ada istilah neraka syurga kat dalam tu. Ya, dia ada isbat kepada, ada implikasi kepada pahala kalau kita buang undi. Dia macam ni lah. Tuan-tuan buang undi, buat ijtihad terbaik, pahala ada. Ada pada pahala. Pada siapa-siapa saja yang tuan-tuan undi. Baik dia UMNO ke, DAP ke, PKR ke, PAS ke, siapa ke. Tuan-tuan buat undi atas ijtihad tuan-tuan. Kalau betul ijtihadnya, 2 pahala. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Kan? Amanah pun tak payah nak claim dia puteri bangsa dah. Kamu dah bagi pada muda. Nah, bagi balik kepada PKR, biar PKR tanding kat situ. Kita dah bagi dah benda tu. Sanggup kompromi kita kata. Nak marah? Marahlah. Kan? Tindakan tu kamu yang buat. Patutnya kami marah pada kamu. Nampak sekarang ni? Bila dah jadi macam ni, langgar kita. Nampak? Dah nampak dah? Bila aku cakap tak ada siapa nak dengar tuan-tuan. Tu aku marah tu. Kan? Aku cakap tak ada siapa nak dengar. Bila dah jadi macam ni, bila saya dah cakap, "Oi Swardi, kau tak boleh bercakap ni macam ni Swardi. Kau tak patut cakap macam ni. Kau tak patut, engkau tak patut." Aku rasa macam nak hak tui je orang tu. Aku nak hak tui kan je. Tapi sabar. Kan? Sabar Swardi, sabar. Ada yai. Kan? Kita ni tuan-tuan, kita ni berlawan dengan sebuah kerajaan yang yang menggunakan, bukan kerajaan, kita ni berlawan dengan pembangkang yang menggunakan sentimen bangsa dan agama dengan terlalu kuat. Itu kita kena faham. Kita bermain dan berlawan dengan orang yang menggunakan sentimen bangsa dan agama dengan terlalu ekstrim. Dia bukan sekadar dia kata kalau kita ni membawa ajaran Islam. Okey lah kalau nak bawa ajaran Islam. Dan dia tak boleh claim dia seorang je bawa ajaran Islam. Habis kami ni bawa ajaran apa? Kan? Kami ni cuma kami tak tonjolkan parti kami ni sebagai Islam. Kami tak labelkan, ni label kami Islam. Tak ada. Ini kolej saya by the way kan. Tak ada. Tapi kolej tetap kolej. Kan? Cawan tetap cawan. Letak Islam tak letak Islam. Sebab itu Islam bukan melihat kepada label. Islam melihat kepada substance. Islam tak melihat kepada label tuan-tuan. Islam melihat kepada substance. Satu bahan letaklah cop logo halal, tapi kalau dalam dia tu haram, dia tetap haram. Satu bahan yang mana satu barang dalamnya halal, dia letak di situ haram, barang itu tetap halal. Dia tidak menjadi haram hanya kerana label. Dia tidak menjadi haram hanya kerana label. Sebab itu bila baru-baru ini PAS ada pemuda PAS tuntut supaya dihukum. Okey, saya baca PAS desak DAP dihukum kerana mainkan sentimen 3R. Ini lawak tuan-tuan. Tapi saya bacalah. PAS menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas dan adil ke atas DAP setelah mendakwa parti itu memainkan sentimen 3R. Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Khairuddin berkata DAP begitu terdesak sehingga bertindak menjadi batu api dengan menyentuh isu 3R dalam kenyataan dibuat mereka. Dia bagi contoh. Sebagai contoh, PAS mendakwa DAP menyebarkan sentimen Islamifobia dengan kenyataan dibuat naib pengurusi kebangsaan parti itu Ngah Komeng. Kenyataan Ngah Komeng terhadap tindakan MPKB dalam isu pemakaian seluar pendek yang sengaja dijadikan isu bagi menyebarkan Islamifobia. Ia merujuk kepada kompaun yang dikenakan pihak berkuasa tempatan Kelantan ke atas wanita bukan Islam yang berseluar pendek di premis di Kota Baru baru-baru ini di Kelantan. Khairil Nizam juga DAP perlu dikenakan tindakan berkata DAP perlu dikenakan kerana menggelar BN yang dipimpin oleh orang Melayu sebagai sebuah parti korup. Bekas Setiausaha Agung parti itu juga katanya mahu menakutkan orang awam serta bertindak menyanggahi perlembagaan apabila mendakwa PN mahu memadamkan Pulau Pinang dari peta Malaysia. Justru PAS menggesa Kementerian Komunikasi dan Digital bersikap adil untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak termasuk DAP yang telah menggunakan isu 3R secara terang-terangan. Rakyat harus difahamkan politik ini bertujuan untuk membangkitkan isu rakyat serta mencari penyelesaian, bukannya mewujudkan persekitaran serta kebencian seperti yang dilakukan oleh DAP, katanya, yang juga ahli parlimen Jerantut. Baik, saya komen tuan-tuan. Siapa sebenarnya yang main isu 3R ni? Siapa yang sebenarnya main isu 3R? Kenapa
ahli parlimen jerantut ni tiba-tiba sebut pasal DAP. Sebab dia dah tak ada hujah terhadap DAP tuan-tuan. Dia dah tak ada hujah, dah nak tembak DAP tu tak ada hujah dah. Dia orang tak tahu nak kutuk DAP tu dah macam mana tuan-tuan. So sekarang ni kalau perasan dah tak ada serangan terhadap DAP dah. Dah terlalu jarang serangan terhadap DAP. So dia orang dah sebut DAP tapi dia orang tak ada serangan. Baik, saya jawab hujah ni satu persatu. Saya jawab hujah ini satu persatu. Pertama, berkenaan dengan isu seluar pendek. Dia kata itu adalah Islamifobia. Menyebarkan Islamifobia bila komen pasal isu seluar pendek. Apa yang Ngah Komeng kata? Baik, kita baca. Denda seluar pendek dibatalkan atau diselesaikan? Tanya MCA. Okey. Menteri Pembangunan Kerajaan Ngah Komeng diminta mengemukakan penjelasan berhubung denda yang dikenakan oleh Ahli Majlis Pembenaran Kota Baru terhadap seorang peniaga bukan Islam kerana memakai seluar pendek. Naib Presiden MCA T. Lanka berkata dia membangkitkan persoalan itu kerana wujud kekeliruan sama ada kompaun yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan dibatalkan atau sudah diselesaikan. Adakah isu itu selesai apabila kompaun dikenakan dibayar? Sekiranya kompaun itu telah diselesaikan, maka saman itu tidak dibatalkan. Sekiranya dibatalkan, Menteri Terbabit mesti memastikan kompaun yang telah dibayar dikembalikan, katanya. Mengulas lanjut, T berkata Ngah mendakwa isu itu selesai. Ia berbeza dengan kenyataan yang dibuat oleh bapa angkat yang telah membayar kompaun bernilai RM50 itu. Itu bermakna denda tersebut dibayar dan tidak dibatalkan seperti dicadangkan menteri. T juga mendakwa Ngah kelihatan cuba menutup mulut semua pihak dengan memberi amaran supaya tidak memanjangkan isu berkenaan. Dengan membangkitkan perkara ini, saya tidak memainkan sentimen seperti diberi amaran oleh menteri. Okey. Saya tidak akan membenarkan isu yang menceroboh kebebasan hak asasi ini didiamkan dan ditutup tergesa-gesa tanpa menyelesaikan isu sebenar yang melihatkan kebebasan kita ke arah menegakkan hak minoriti seperti dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa maksud MCA dekat situ? Dalam kenyataan MCA pergi tembak DAP. Apa DAP punya kenyataan? Ngah Komeng punya kenyataan. Ngah Komeng kata isu berkenaan dengan seluar pendek didenda oleh Majlis Perbandaran. Apa kena dengan Ngah Komeng? PBT adalah di bawah Kementerian KPKT, iaitu Perdana Menteri Ngah Komeng. So, Ngah Komeng tak ada komen pun berkenaan dengan isu kuasa PBT Kota Baru yang mendenda perempuan bukan Islam pakai seluar pendek. Dia tak komen pasal isu itu. Yang komen ni adalah MCA. Tapi tiba-tiba, ahli parlimen jerantut pergi tembak DAP. Kenapa? Sebab dia tak berani tembak MCA. Yang mempersoalkan adalah MCA. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita juga mempersoalkan itu bukan Islamifobia. Mendenda orang bukan Islam yang memakai seluar pendek di sebuah negeri yang ditadbir oleh parti bernama PAS tidak ada kena-mengena dengan Islam. Tidak ada dalam ajaran Islam pun yang mengatakan ada hukum di mana inilah hukum di mana hukum Islam boleh mendenda orang bukan Islam yang pakai seluar pendek. Tak ada. Tetapi kalau kerajaan negeri nak mendenda, boleh tak? Boleh. Bukan saya kata tak boleh. Itu hak dia sebagai kerajaan negeri, itu hak dia sebagai Majlis Perbandaran. Tak ada isu. Itu undang-undang yang dia buat. Itu undang-undang. Tetapi jangan kaitkan dengan itu adalah ajaran Islam. Berbeza. Itu takzir. Yalah, saya tahu itu takzir. Dan itu takzir di bawah hukum undang-undang takzir. Dia nak letak macam mana nak berpakaian, macam mana nak pakai, apa nak pakai. Itu hak Kota Baru, Majlis Perbandaran Kota Baru dalam undang-undang. Nak cabar undang-undang tersebut. Tetapi jangan kata itu Islam. Jangan kata itu Islamifobia. Itu bukan ajaran Islam. Bukan dah kata itu bukan ajaran Islam. Bukan dah kata bertentangan dengan Islam. Tetapi itu bukan dah termaktub di dalam nas yang sahih, yang soreh, yang dalil, yang qat'i. Tak ada. Kita kena faham yang tu dulu. Itu adalah undang-undang yang dibuat oleh parti PAS. Kerajaan PAS. Bukan undang-undang Islam, tuan-tuan. Kalau tak percaya, buat perbahasan tentang benda ni. Itu bukan undang-undang yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Beginilah undang-undangnya. Yang ada, yang tanpa ada takwil. Tak ada. Itu adalah undang-undang di bawah kerajaan PAS, di bawah pentadbiran PAS. Undang-undang di mana tidak pekedai tak boleh pakai seluar pendek perempuan di atas lutut. Itu undang-undang yang dibuat oleh Kota Baru. Setuju tak setuju dengan undang-undang tu tak penting. Itu undang-undangnya. So patuhi je lah. Tak ada masalah. Tetapi jangan kata itu Islamofobia. Seolah-olah itulah Islam ajar. Tak ada. Islam tak ajar macam tu.
Islam tak ajar mempoliskan macam mana cara berpakaian untuk orang bukan Islam. Islam tak ajar. Islam tak ajar benda itu. Jadi jangan kata Islamifobia. Itu hujah pertama. Baik, saya jawab lagi. Kemudian dia kata, DAP kata BN itu adalah parti yang korup. Jadi, therefore, kena ambil tindakan 3R. Apa kaitan 3R dengan DAP kata BN itu parti korup? Jangan kata DAP. PAS pun kata BN itu parti korup. Apa, PAS tak mengaku ke? Yang dia mengatakan BN itu parti korup. Tuan-tuan, perkataan kluster mahkamah tu datang daripada siapa? Kluster mahkamah tu datang daripada siapa? Yang dok mempromotkan sekarang ini. Kamu bekerjasama dengan kluster mahkamah. Kamu bekerjasama dengan kluster mahkamah. Itu dia PAS lah yang mempromosikan. So, kalau DAP kena sebab kata BN tu korup, jadi PAS kena sekali lah. Macam tu. Itu tak ada kena-mengena dengan 3R. Apa benda dia punya hujah ni? Pelik aku lah ahli parlimen macam ni. Kan? Pelik aku parlimen macam ni. Lepas tu dia kata yang ketiga, dia kata macam ni. Okey, yang ketiga berkenaan dengan Pulau Pinang. Dia kata DAP ni patut diambil tindakan sebab DAP berkata begini. PAS menggesa komunikasi dan digital mengambil sifat adil. Bekas Setiausaha Agong parti itu juga katanya mahu menakutkan orang awam serta bertindak menjanggahi perlembagaan apabila mendakwa PN mahu memadamkan Pulau Pinang dari peta Malaysia. Yang ni dia kata nampak DAP ni, bagaimana DAP ni cuba memainkan 3R. Dia kata PN cuba memadamkan Pulau Pinang dari peta Malaysia. Saya nak tanya. Siapa yang mencadangkan atau mengatakan bahawa Pulau Pinang itu sebahagian daripada Kedah? Siapa yang cakap macam tu? Orang DAP ke? Saya nak tanya kepada ahli parlimen Jerantut ni. Siapa yang cakap bahawa Penang itu sebahagian daripada Kedah dan Penang itu kena bawa masuk dalam Kedah? Siapa yang cakap? Orang DAP ke orang PAS? Orang PAS yang cakap. Sanusi yang cakap. Jadi logiknya, kalau dah bawa masuk dalam Kedah, maksudnya Penang dah tak ada lah. Habislah daripada peta. Sebab dah tak jadilah 14 negeri, jadi 13 negeri je lah. Sebab Penang dah masuk dalam Kedah, dah dia kata macam tu sebahagian daripada negeri, habislah dekat situ. So habislah kan, sepatutnya. Tapi kenapa dia buat, inilah dia DAP. Dia tengok ke statement yang kata nak memadamkan peta Pulau Pinang daripada Malaysia, tapi dia tak tengok statement tu datang daripada siapa. Bukan dia tak tengok tuan-tuan, dia tahu. Dia faham, tapi dia nak bawa hujah. Tapi sebab bodoh sangat hujah dia tu, kan dia kadang-kadang bila hujah tu terlalu bodoh, dia nak bawa tu jadi tak kena tuan-tuan. Jadi makan diri kita. Kenapa jadi macam ni? Kenapa bodoh sangat hujah ni? Ini bukan saya cakap ni, tahun 2022 Haji Hadi sendiri cakap. PAS menyasarkan golongan muda jahil agama dan politik untuk menang PRU15. Itulah dia. Itulah sebab dia kenapa ada ahli parlimen macam tu kan. So jangan salahkan dia orang lah tuan-tuan. Jangan salahkan dia orang. Memang itu sasaran PAS. Ahli parlimen pengundi yang bodoh, yang jahil agama, yang bodoh politik. Itu sebenarnya apa orang kata yang dia orang duk target. Kan? Yang dia orang duk target. Itu sebenarnya dia orang duk target. Itu sebenarnya dia orang duk bawa. Itu sebenarnya yang dia orang duk apa orang kata duk jaja selama ini kan. Kita kena bawa orang yang jahil agama, jahil politik ni supaya apa? Hanya yang jahil je yang akan sokong PAS. Sebab apa? Yang bijak pandai ni takkan sokong PAS tuan-tuan. Bijak pandai ni takkan sokong PAS. Sebab apa dia takkan sokong PAS? Majoriti bijak pandai takkan sokong PAS. Sebab dia tahu PAS punya otak tu macam mana. PAS punya buta belit tu macam mana. Dia orang tahu, dia orang faham. Kan? Dia orang faham. Jadi saya nak bawa kepada isu KXP. Tentang kapal terbang di lapangan kapal terbang di Kelantan, di Kedah. Kan isu tu Sanusi duk main, duk kata PMX enggan mendengar penjelasan negeri, PMX enggan mendengar penjelasan negeri, PMX tak bagi sebagainya, PMX sebenarnya cuba menindas rakyat Kedah. Yang pertama sekali nak bagi tahu rakyat Kedah lah, rakyat Kedah pun tahu kot. Cerita KXP ni bukan dibawa oleh Sanusi. KXP ni zaman 2018 2020 pun dah ada dah. Tentang Kulim Kedah ni, dia bukan orang yang mencadangkan tentang KXP ni. Okey, kita baca dahulu. KXP, Sanusi dakwa PM enggan dengar penjelasan negeri. Alostar, Perdana Menteri Nona Ibrahim seharusnya mendengar taklimat berkaitan KXP daripada Kerajaan Negeri, bukan melalui pihak ketiga. Menteri Besar Kedah Sanusi mendakwa keenganan PMX bersemuka bagi menjaga KXP menyebabkan beliau hanya memperoleh maklumat tidak tepat. Dakwanya tidak mustahil Anwar berkemungkinan besar mendengar pendengar berkaitan KXP dari pihak tertentu yang sememangnya diketahui menentang projek berkenaan. Masalahnya,
Masalah sebenar Perdana Menteri ialah beliau enggan mendengar penjelasan perkembangan projek itu daripada kerajaan negeri dan KXP Airport City yang telah mengusahakan pembangunan projek sejak 9 tahun lalu. Namun berbuat demikian dan komen seolah-olah mengetahui semua berkaitan projek itu, katanya. Pada Jumaat, Anwar menyangkal dakwaan Kerajaan Persekutuan menindas mana-mana negeri dalam soal penyaluran peruntukan maupun pembangunan termasuk dalam isu pembangunan KXP di Kedah. Baik, dia kata Anwar tak ada maklumat yang tepat tentang KXP ni. Therefore, Anwar telah membuat keputusan yang salah. Tuan-tuan, bila dalam meminta lesen ataupun permohonan tentang membuat sama mana airport, kerajaan negeri ataupun airport yang nak buat airport tersebut perlu menghantar banyak dokumen kepada kerajaan pusat. Sebab kita talking about international ataupun bukan setakat international airways, tetapi national domestic airways pun kena melalui perbincangan daripada banyak agensi. Tak, yang kerajaan negeri, bidang tugas kerajaan negeri satu je, tanah. Tanah sahaja yang bidang tugas kerajaan negeri. Itu je negeri punya tanggungjawab. Berkenaan dengan EIA, Environmental Impact Assessment, berkaitan dengan laluan pesawat, berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan sebagainya, itu semua adalah federal. So bila Sanusi kata Anwar Ibrahim tak faham mana ni, Anwar Ibrahim tak ada maklumat yang tepat. Tuan-tuan, saya nak cerita yang ada maklumat paling banyak berkenaan dengan KXP ni Perdana Menteri. Sanusi dia ada maklumat tentang tanah je. Kerajaan negeri hak dia adalah pada tanah. Hak kelulusan sebuah airport tu pun bukan pada kerajaan negeri, itu pada federal. Bermakna sebelum federal nak buat apa-apa keputusan, federal telah mempunyai semua data-data dan Anthony Locke dah bentangkan dalam parlimen hari itu. Kerajaan negeri tak pun menyalurkan perkara-perkara berkenaan dengan dokumen-dokumen berkenaan dengan, kalau tersilap saya, EIA. Saya kena Google balik Okey, saya baca kenyataan daripada Anthony Locke. Dan ini disebut dalam parlimen. Do not politicize Kedah Aeropolis issues, says Transport Minister. Jangan mempolitikkan isu Aeropolis Kedah. Kuala Lumpur, issues surrounding the construction of a new aviation hub dubbed the Kedah Aeropolis should not be politicized, says Anthony Locke. The Transport Minister said there had been no official application to build the Kedah Aeropolis submitted to his ministry yet. We are consistent about this and I hope this issue won't be politicized by the Kedah Menteri Besar. This was said in March 20. Locke said that the ministry wanted to facilitate the construction of the proposed Kedah Aeropolis subject to the findings of the National Airport Strategic Plan or NASP. The ministry has no issue approving the project if it is within the line the NASP report and if they have the ability to operate the airport, he added. Locke urged the Kedah government to lease the investors and propose operators for the project. Aerodrome license are required approval from the Malaysian Aviation Commission, MAVCOM, and the Civil Aviation Authority of Malaysia. We need to know who the operator is, he added. Dengan erti kata lain, Anthony Locke kata, bagi kami lah siapa operator. Siapa yang nak fund the project? Di mana dokumen-dokumen yang diperlukan? Benda tu tak diberi. Dan Anthony Locke sebut benda ni di dalam parlimen, tuan-tuan. Dia bukan sebut kat luar. Dia sebut dalam parlimen, ada dalam Hansard. So Kedah tak bagi lagi benda ni. Dulu dia kata Syed Mohtar yang akan taja, yang akan buat airport tu. Dan Syed Mohtar kata tak, kami tak buat, kami tak ada kapasiti. Lepas tu bila dia kata tak ada kapasiti, lepas itu nak turn kepada bila ditanya siapa? Ya. Dia kata bila ditanya dia kata itu bukan kami. Syed Mohtar kata kami tak ambil projek tu. So bila dia tanya pada Sanusi, kalau bukan kamu siapa? Kalau bukan Syed Mohtar siapa? Ini Syed Mohtar kata pada bulan Mac yang lalu. Lapangan terbang Kulim, Syed Mohtar kata maaf belum sedia ambil projek. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan kenyataan Menteri Besar Sanusi yang mendakwa hartawan Syed Mohtar akan membantu pembangunan lapangan terbang Antarabangsa Kulim.
sebahagian daripada rancangan Aeropolis Kedah. Bercakap di Dewan Rakyat hari ini, Anwar berkata, Sanusi menulis untuk memujuknya mempertimbangkan melulus projek itu kerana cadangan daripada syarikat yang dimiliki oleh Syed Mokhtar. Syed Mokhtar hubungi saya tadi dan mengatakan, maaf Datuk Seri, saya tidak bersedia menjalankan projek itu. Ini saya bercakap di Parlimen. Bila dapat maklumat itu, dia kata memang ada cadangan dan tidak mampu buat kerana jumlahnya adalah 7 bilion, katanya. Sementara itu, Anwar juga Menteri Kewangan berkata projek menelankan perlu penilaian teliti dan melibatkan pelbagai pihak daripada kerajaan pusat. 7 bilion, kalau orang nak bawa modal kemudian tak diteliti oleh UPE, Unit Perancangan Ekonomi, tak diteliti oleh Kementerian Kewangan, tak diteliti oleh Kementerian Pengangkutan, pakai umum macam itu saja, itu perintah cara apa? Tak ada dalam projek sebegitu. Mana-mana negeri bila ada usul, mesti diputuskan secara bersama agensi pusat. Ini belum berlaku, katanya. Ia menegaskan syarikat ECK Group yang dipilih sebagai rakan strategik Kerajaan Kedah untuk membangunkan lapangan terbang Kulim membatalkan cadangan mereka pada Julai tahun lepas. Bagaimanapun kata Anwar, Kerajaan Kedah boleh mengumpulkan cadangan untuk diteliti oleh Kementerian Keuangan jika Pentadbiran Negeri mahu meneruskan pembangunan projek itu. Pada awal Sanusi mempertikaikan Anthony Leuk bahawa kerajaan itu tidak mengemukakan permohonan untuk projek Aeropolis di Kedah. Tuan-tuan, dia kata Syed Mokhtar. Syed Mokhtar kata tak. Jadi siapa yang fund? 1.7 bilion bukan 1.7 bilion. 7 bilion tu siapa yang fund? So apa dia orang tak bagi tahu? Dia kata ada tapi tak bagi tahu. So kita nak luluskan macam mana? Kita nak luluskan macam mana? Baik. Itulah tuan-tuan. Itulah. Alright, terakhir daripada saya nak buat satu video lah tuan-tuan. Satu video daripada kenyataan tentang Mamali. Ulama PAS bila tanya pasal hudud dan ulama PAS bila ditanya tentang apa nama? Ini jap. Jangan jadi suara syaitan. Ya tuan-tuan. Jap. Ya. Kat mana saya jumpa yang jangan jadi suara syaitan tu ni? Ni pasal hudud. Ini pasal hudud ni. Okay, tak apalah. Macam ni. Tadi ada satu audio daripada seorang pemimpin PAS. Sebab saya tak boleh nak tunjuk audio tu, jadi orang ingat saya akan fitnah nanti kan. Tapi ada satu audio. Bila ditanya tentang oleh wartawan berkenaan dengan Mamali, pemimpin PAS tu kata, jangan jadi suara syaitan bertanya dengan soal Mamali. Lepas tu dia duk pusing. Dia kata, kita ni bersama dengan perjuangan apa? Kita bersama dengan perjuangan Islam, perjuangan Allah. Itu adalah suara-suara syaitan. So, saya mula terfikir, adakah mempersoalkan tentang isu Mamali ni dikatakan sebagai suara syaitan? Jadi dahulu masa PAS memperjuangkan tentang isu Mamali itu suara apa? Kan? Itu suara apa? Kenapa isu Mamali ni timbul kembali, tuan-tuan? Sebab isu Mamali ni timbul kembali secara background dia. Baru-baru ini ada proklamasi Melayu yang dibuat oleh Mahathir bersama dengan Hadi. Kan? Proklamasi Melayu yang dibuat oleh Hadi bersama dengan Mahathir. Kan? Dikatakan PAS bersama dengan geng-geng Mahathir lah. Dan dikatakan itu berkaitan dengan dana sebenarnya. Not really proklamasi Melayu. Bukan isu dia. Okay. So timbul satu persoalan. Bukan kedua tokoh ini yang dulu hebat memainkan isu Mamali? Seorang dok kata tentang amanat Haji Hadi, kan, politik suku, agama suku, kan, perlembagaan yang kafir dan sebagainya. So timbul isu Mamali. Masa itu Mahathir memerintah, berlaku pergaduhan sehingga berlaku kematian. Okay. For years, bertahun PAS memperjuangkan isu Mamali ini. Bagi dana kepada keluarga Mamali, memainkan isu Mamali ini adalah kekejaman. Tiba-tiba bila ada proklamasi Melayu, orang bertanya tentang peristiwa Mamali, ada pemimpin PAS kata apa? Oh, jangan bercakap, itu adalah suara syaitan. Maksudnya jangan soal. So dia nak bagi tahu siapa? Nak bagi tahu supaya pengikut-pengikut dia, kan, wala-on tu, seluang-seluang yang taksub kepada dia, bahawa itu jangan dipersoalkan.
Kerana siapa yang mempersoalkan, sekarang ini adalah suara syaitan. Sudah tukar? Sudah tukar? Sekarang ini dia jadi suara syaitan pula. Dulu tak ada masalah pun nak mempersoalkan. Sekarang ini dia jadi suara syaitan. Kenapa tiba-tiba jadi suara syaitan? Sebab sekarang ini dah jadi kawan, tuan-tuan. Dah jadi sahabat. Dah jadi, apa orang kata tolong menolong. Dah ta'awun, dia kata. Dah takhaluf siasi. Dah ada, tak ada masalah untuk bergabung tu. Dah ada dalil. So yang mempersoalkan dah tak berani persoalkan sebab takut dicop sebagai suara syaitan. Takut dicop sebagai orang yang membawa suara syaitan, tuan-tuan. Dan mereka ada dalil dalam semua perkara. Itu saya kata. Masalahnya bila agama ni ditunggang oleh orang yang tak sepatutnya. Kan sepatutnya agama ini memandu politik. Isu dia sekarang ini, agama dipandu oleh orang politik. Itu masalah. Sepatutnya agama memandu orang politik. Tetapi agama dipandu oleh orang politik, itu masalah. Bagaimana agama memandu politik? Sebelum kita membuat polisi, kita tengok adakah dia bercanggah dengan Islam atau tidak. Adakah dia bercanggah dengan agama kita atau tidak. Itu sepatutnya agama memandu kita. Tetapi apa yang berlaku adalah apabila kita orang ahli politik memandu agama. Dia buat satu perkara, lepas tu dia cari dalil agama untuk menjustifikasikan apa yang dia buat. Saya bagi contoh tentang apa orang kata kekalahan ataupun bukan kekalahan, petition yang diterima oleh Mahkamah Kuala Terengganu sehingga menyebabkan ahli parlimen Kuala Terengganu hilang jawatan sebagai ahli parlimen, digantung. Dan mahkamah memutuskan bahawa ada unsur rasuah pengundi, mahkamah batal kemenangan PAS di Kuala Terengganu. Maksudnya pembatalan kemenangan tersebut kerana mahkamah memutuskan ada unsur rasuah. Tetapi apa yang ahli keluarga Terengganu ni dok cakap? Dia kata Dia kata, Datuk Haji Ahmad Amzad kata, insya-Allah keputusan Mahkamah Tinggi hari ini menaikkan semangat saya untuk terus berjuang. Lepas tu dia ambil surah Al-Anfal ayat 45. Wahai orang beriman, apabila kamu berdepan dengan pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapi dan ingatlah Allah banyak dengan doa banyak-banyak semoga kamu mencapai kemenangan. Dia kata mencapai kemenangan. Tuan-tuan, dia yang rasuah, tiba-tiba dia mendoakan pasal musuh Islam pula. So adakah Islam ni seolah-olah membenarkan rasuah? Saya pun dengar Ustaz Rozaimi tadi punya ceramah lah. Sebelum saya live ni saya dengar ceramah beliau. Dia kata apa itu insaf? Saya dengar ceramah dia kata apa itu insaf? Dia kata insaf ini sebenarnya, ini betulkan saya Ustaz Rozaimi if I'm wrong. Insaf ini sebenarnya apabila seseorang itu melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, maka itu adalah insaf. Dia mengakui kesalahan dia dan menyesal di atas kesalahan dia, itu adalah insaf. So bila dia cakap macam ni, kita menaikkan semangat, kita akan mempertegakkan, memperjuangkan. Tuan-tuan, saya nak tanya, itu orang yang insaf ke? Orang yang insaf dia akan meminta maaf. Tak apa buat kesalahan. Saya pun ada juga buat kesalahan yang saya minta maaf. Contohnya dulu saya kata ahli parlimen, apa masalah dengan apa orang kata Izzah, apa takut dengan Izzah? Dia ahli parlimen, dia ada pencen, dia boleh ambil pencen dia. Kemudian Sanusi mentam saya, dia kata, kau tak tahu ke ahli parlimen tu 50 tahun boleh ambil pencen? Kemudian bila saya baca, betul juga. Kemudian saya kata, saya minta maaf, saya silap. Memang betul, Izzah nanti tunggu 10 tahun lagi lah, tak sampai 10 tahun, 8 tahun lagi boleh dapat pencen dia. Saya salah, saya silap. Tergelincir fakta itu normal lah. Tapi saya minta maaf. Tapi dalam kes ni dia tak minta maaf pun, tuan-tuan. Malah dia kata apa tadi? Kita baca. InsyaAllah keputusan Mahkamah Tinggi menaikkan semangat saya untuk terus berjuang. Dia tak mengaku tu. Yelah, keputusan Mahkamah Tinggi kita akur. Saya mengaku kekilafan saya. Saya mengaku kesilapan saya. Dan saya berjanji tak akan ulang lagi perkara ini. Dan lepas ini insyaAllah saya akan, kalau dibagi peluang, saya akan terus berjuang. Tak apalah. Ini seolah-olah macam dia kata itu musuh Islam punya kerja nak menjatuhkan dia. Dia tak buat salah pun. Seolah-olah begitulah. Kan? Unless you can say otherwise, terpulang lah. Unless you can say otherwise, terpulang. Tapi itulah yang dilihat, yang berlaku di dalam, apa orang kata, di dalam PAS kini. Sebab itu saya kata, mereka ni, sepatutnya agama menunggang ataupun memandu kita.
But what happen is, mereka mengambil agama dan mereka pandu mengikut apa kesesuaian diri mereka masing-masing. Itu yang berlaku dalam negara kita. Tuan-tuan, benda-benda macam ni, kita kembalilah kepada, orang kata apa, kepada ajaran Islam yang sebenar lah, kan? Ajaran Islam yang sebenar menuntut kita untuk, yang pertama sekali, melihat bahawa segala kehidupan kita dipandu oleh agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada siapa boleh claim dia lebih suci daripada orang lain. Yang membezakan di antara kita dengan orang lain adalah ahsanul amalah. Amal ibadah kita, amal kita yang baik. Itu je yang membezakan kita. Amalan kita, itu je yang membezakan kita di hadapan Allah SWT. Bukan kita sebagai manusia nak menilai amalan orang tu baik, amalan orang tu buruk. Kalau undi orang ni masuk neraka, kalau undi yang ni kira berjuang tentang agama, tak ada. Tuan-tuan, undilah siapa-siapa tuan-tuan nak undi. Tak ada istilah neraka syurga kat dalam tu. Ya, dia ada isbat kepada, ada implikasi kepada pahala kalau kita buang undi. Dia macam ni lah. Tuan-tuan buang undi, buat ijtihad terbaik, pahala ada. Ada pada pahala. Pada siapa-siapa saja yang tuan-tuan undi. Baik dia UMNO ke, DAP ke, PKR ke, PAS ke, siapa ke. Tuan-tuan buat undi atas ijtihad tuan-tuan. Kalau betul ijtihadnya, 2 pahala. Kalau salah ijtihadnya, 1 pahala. Itu yang penting ijtihad. Apa itu ijtihad? Belajarlah agama. Yang penting buang je undi. Jangan anggap kalau aku undi yang ni masuk neraka, kalau aku yang ni sesat, kalau aku yang ni parti liberal ni nanti aku masuk neraka. Tak ada. Dia orang saya nak bagi tahu satu rahsia tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu rahsia. Orang PAS tak pegang kunci syurga dan neraka tau. Orang PAS tak pegang kunci syurga dan neraka. Ni nak bagi tahulah. Just in case kalau kau ingat kod-kod lah, Tok Guru ke, Tuan Guru ke, pemimpin PAS ke ada pegang kunci syurga neraka. Kod-kod lah kalau kau ingat macam tu. Tak ada. Tak ada Baik, boleh? Alright, so sekian saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah, and terus share, like, subscribe. Kita jumpa lagi. Teruskan perjuangan. Jangan pernah putus asa. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.